Assalamualaikum and a very good morning to all my Form 4 students. So we're going to continue with another subtopic for chapter 8, which is the last subtopic, which is vectors in the Cartesian plane. We are going to focus mainly on four main subtopics. The first one is representing vectors and determine the magnitude of vectors in the Cartesian plane. Describing and determining the unit vector in the direction of a vector, performing arithmetic operations on two or more vectors, and the last one is solving problems involving vectors. So without further ado, let's start our lesson. Sebelum tu, the Cartesian plane ni is basically kalau kamu buat apa-apa jenis graph, and then yang graph tu consists of two axes. The first one is the x-axis, and the second one is the y-axis. Itu kita panggil sebagai Cartesian plane lah. Yang macam ni tu. Okay. Alright. Vector with magnitude 1 unit. Magnitude 1 unit maksudnya satu kotak. Satu kotak kecil ni satu unit lah. Kita assume 1 unit. And parallel with the x-axis, kita panggil dia sebagai I vector. Okay. Dan dia ditulis sebagai I sama juga dengan 1, 0 lah. Okay. Satu ni dia punya column vector. Dan magnitude untuk I adalah 1. Magnitude 1 unit, okay. And this is for X component. And for the Y component, kita denote dia sebagai J. Okay. And it's written as J is equals to 0, 1 lah. Maknanya dia punya value dekat Y tu adalah 1. And the magnitude is also 1. Okay, so kita akan banyak tengok macam mana kita nak transform daripada coordinates yang biasa kita buat common coordinates lah, ada X dengan Y tu, kita nak tukar dia jadi vectors dalam Cartesian plane ni. Okay, kemudian, okay, very simple punya general form lah. Okay, for example, you have the coordinates of point B is X and Y. Suppose you have X and Y here lah. Kemudian bila statement tu beritahu the position vector of point B. Maksud dekat sini adalah the position vector of point B tu adalah point B tu kemudian direference kepada apa? Reference kat sini kalau dalam kes ni dipanggil sebagai relative. Kat mana dia punya source tu, okay? So, kalau dia kata the position vector of point B relative to point O adalah OB. Contoh lain kalau kamu ada point C, okay, kemudian dia punya reference relative point dia adalah point A. So bila dia kata the position vector of point C, apakah vektor dia? AC lah. Macam tu. Tapi kebanyakan ataupun basically dalam mana-mana soalan pun dia akan relative to origin lah. Dia akan berpandukan point 0, 0. So bila mana the position vector of mana-mana point relative to point O, dia punya vector adalah OB, OA, OC. Any point. Okay, ya. Lepas tu dia kata OB can be written as a combination of vector I and also vector J lah. Yang mana XI tambah YJ. Nanti kita tengok macam mana. Dan vektor OB juga boleh ditulis dalam bentuk kolom vektor. Ada dua cara lah penulisan. Sama ada kamu nak tulis dalam bentuk macam ni. Ataupun nak senang, tak nak serabut banyak sangat IJ ni, kamu terus buat macam ni. Kolom vektor. Tak ada masalah. Okay. Dan macam biasa, nak cari magnitude of OB adalah kita cari distance X ni square tambah dengan value of Y square. Basically, kamu pakai Pythagoras theorem lah untuk cari dia punya magnitude dekat sini. Okay. Contoh kat situ. Okay, given that point A, negative 2, 3. So, let's say this is my X and this is my Y. Let's say negative 2, 3 is somewhere here. Cikgu main assume saja this is my A. And ada point B tu 5, 8. 5 jauh sikit, 8 atas sikit. So, ini cikgu punya B. And O, which is the origin on the Cartesian plane. O ni origin 0, 0 lah. Okay. Bila soalan tanya, find the position vector of point B. Apa maksud dia?
position vector relative to the origin adalah, ini juga bermaksud adalah OB. So kalau kamu tak nampak, kita buatlah dia punya line kat situ. So kalau kita tarik si semongkok kat sini, okay, buat hitam sikit, okay. Point B adalah apa tadi? 5, 8. So kalau soalan tanya, apakah vector position vector of point B adalah vector OB. So apakah vector dia? Macam mana nak tulis? Ingat balik. Tengok balik tadi So kita boleh tulis dia sebagai xi tambah yj. So kita ambil je koordinat B tadi. Lepas tu kamu tambah je I dengan J kat belakang. So kamu boleh tulis yang ni sebagai 5i tambah 8j. 5i tambah 8j. Macam tu. Okay. Ataupun kalau soalan minta dia suruh tulis dalam kolom vektor. So kita boleh tulis dia juga sebagai macam ni. 5, 8 pun boleh juga. Betul. Dua-dua betul. Okay. And then question ask for the magnitude of AB. So sini kan 5. And then sini kan 8. So kita peganglah Pythagoras theorem because we want to find the magnitude of AB. So buat macam ni. Okay, subjek itu penting macam ni. And then kamu buatlah 5 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Kemudian kamu punca kuasakan. Okay, so kamu akan dapat jawapan dia 8.602 units. That's it. Boleh. Now, given that P 3 minus 4, Q minus 5 minus 7, and R15 representing the position vector. Apa tu? Position vector, kebiasaannya dia akan relative to the origin lah. Kalau soalan tak beritahu tu, kamu assume dia relative to origin. So, kamu boleh tahu sendiri. Ini adalah apa? Ini adalah OP, ini adalah OQ, dan ini adalah OR. So, bila soalan suruh tulis write the vectors, PQR in the form of this one, tak payah kira apa-apa. Kamu terus buat je. Maknanya, 3I tolak 4J. Hati-hati dengan tambah tolak ya. So, ini vektor P. And then vector Q pula apa? Negatif 5i tolak 7j. Dan vector R adalah kalau satu ni tak payahlah buat 1i, malu kat orang. Buat I je, okey? Tambah dengan 5j. Boleh. Now state the coordinates of point PQR. So kalau ini pun dah OP, OQ, OR, so apa koordinat je? Ambil je lah. Cuma kita tulis dalam format coordinates lah. Okay, yang atas ni dibagi dalam format column vector. So bila kita transformkan, kita akan dapat contoh untuk P, dia adalah 3, negatif 4. Dan sama juga untuk Q, negatif 5, negatif 7. Dan sama juga untuk R, 1, 5. Okay, soalan ni basically dia nak tengok kamu punya understanding lah. Apakah hubung kait di antara coordinates, position vectors dan juga column vector. Okay. Dan bila soalan suruh cari calculate the length of vector PQR tu, basically kamu cari apa? Cari magnitude lah sebenarnya. Okay. So bila kamu cari magnitude dia, so contoh kamu nak cari P kan. So kamu buat macam ni. Magnitude of P adalah, buat macam biasa, 3 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2 dan kamu punca kuasa. Kamu akan dapat 5 units. Right? And you do the same thing for Q and also R. Okay. So P length dia 5 units, Q 8.602 dan R adalah 5.099. Okay? Boleh Okay, now kita pergi kepada unit vector pula. Apa benda pula unit vector ni? Okay. So, if R adalah xi tambah yj, then vector unit ataupun unit vector in direction R adalah diberi sebagai ini. Ini dia punya simbol untuk unit vector. Kita panggil dia sebagai R cap. Cap tu topi kat atas tu. Okay. So, this one kita panggil dia sebagai unit vector. So, formula untuk unit vector adalah vector tersebut bahagi juga dengan magnitude of that particular vector lah. Macam tu je.
Boleh. Contoh, kalau kamu ada vektor R is equals to 3I tambah 4J. Contoh. So, kalau cikgu nak cari unit vector for this vector, so R cap adalah vektor itu sendiri bahagi dengan magnitude of that vector. So, kita carilah dulu dia punya magnitude. So, magnitude of R, ini contoh cikgu maknanya 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 punca kuasa. I will get the answer is 5. Okay, so this is the magnitude. So, apa yang cikgu buat? Unit vector adalah vektor tersebut salin balik 3I tambah 4J and then bahagi dengan magnitude dia macam ni. Macam tu. So, inilah cikgu punya unit vector. Dan kamu kena ingat, untuk unit vector keseluruhan ni, dia punya magnitude dia adalah 1. Maksud dia kat sini, magnitude of unit vector. Unit vector bukan yang kat bawah ni. The magnitude of this unit vector adalah 1. Sebab apa? Nama benda unit. Unit ni refer kepada 1. Okay? Kalau kamu tak percaya, kamu try kat sini. So, kamu ambil vektor yang ini. So, vektor ni bila kita tulis dalam bentuk pecahan, kita akan dapat 3/5I tambah 4/5J kan. So, bila kita cari kita punya magnitude ni, so, kamu akan dapat apa? So, mari kita buat 3/5 kuasa 2 tambah 4/5 kuasa 2 dan kita punca kuasa. Apa kamu akan dapat? Kamu akan dapat 9/25 tambah 16/25. So, kamu dapat apa? 25/25. Bila kamu square root kan, kamu akan dapat 1. Boleh? Okay. Contoh. Find the unit vector in the direction. So, kalau untuk ini very simple lah. Kita cari dulu dia punya magnitude. So, 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 square root. Kamu akan dapat 9 tambah 4, 13. So, biar je kamu punya jawapan dalam square root. So, untuk ini dia tak beritahu vektor apa. So, kita let je sebagai R. So, vektor dia adalah 1/13 square root. And then you write back the vector. 3I tambah 2J. So, inilah dia punya unit vector. Macam tu je. Kalau untuk D pula contoh, sama je. Cari dia punya magnitude dulu. -8 kuasa 2 tambah -15 kuasa 2 and then you square root. You will get 17. Okay. So, apakah dia punya unit vector? 1/17. And then kurungan letak balik dia punya vector dekat sini. Nak buat macam ni boleh. Tapi sebetul-betulnya kamu kena letak dalam bentuk ing lah. Sebab soalan dalam formula pun dia suruh buat macam ni. So, kita ikut je. Okay, maknanya kita padam yang ini. Tulis betul-betul lah. -8I buat dalam bentuk ij. Tolak 15J. Alright. Itu saja. Okay, macam mana kita nak determine whether the following vectors are unit vector? Ingat tak cikgu tunjuk tadi? Yang unit vector ni dia punya magnitude adalah 1. So, cara kita nak tentukan sama ada vektor semua ni adalah unit vector, kamu cari magnitude of this semua vektor ni lah. Contoh untuk A ni So, untuk A ni, kita cari dulu dia punya unit vector. Maknanya 0 square tambah -1 square root. So, kita dapat 1 dekat sini. And then dia punya unit vector adalah 1/1 which is 1 lah. And then kamu buat dia tu, apa tu? Kosong kan tak ada I kan. So, kamu terus buat -J je. Macam tu. Okay. Then from here baru kamu cari dia punya unit vector. Dia punya magnitude. So, bila kamu cari dia punya magnitude, yang ni -1. So, -1 kuasa 2. And then kamu square root kan, kamu akan dapat 1. So, for A,
Yes, it is. Unit vector. Okay. So now given the unit vector in the direction of u is given by this apa tu vector ni. So find the possible value. So kalau kita nak tengok balik formula unit vector adalah vektor tersebut, vektor u bahagi dengan magnitude of the vector, right? So kalau kamu tengok dekat sini, dia punya vektor u dia adalah apa? Vektor u dia adalah pi tambah 8, 8j. Kemudian kita boleh cari dia punya magnitude kat situ sebab kita ada nilai kat situ. So from here we find the magnitude macam biasa. So maksudnya dekat sini P kuasa 2 tambah 8 square. Dan kita square root. Kita samakan juga dengan yang ni. Dia bagi kat situ dah 73. So kita boleh cancel out the square root. Dan kita boleh dapat jawapan P kuasa 2 sama juga dengan 9. So P is equals to plus minus 3 lah. Possible values So it's either positive 3 ataupun negative 3. Okay, performing arithmetic operations on two or more vectors. Okay, ni macam substitution sahaja. Maknanya kamu di given vectors A, B and C. And then contoh soalan soal cari 2A tolak B tambah C. So maksudnya dekat sini 2A maknanya it's a scalar multiplication. Letak 2 dekat sini. And then kita salin balik apa vector A kita tu. Negative 3, 5. Tolak. Salin je balik. And then tambah 1, 8. Dan kita selesaikan macam biasa. So 2 darab 3 negatif 6. Negatif 6 tolak 4 negatif 10. Negatif 10 tambah 1. So kita dapat sini negatif 9. And then 2 darab 5 10. 10 tambah 12. 22 tambah 8. 30. Macam tu je. Very straightforward. Dan kalau dia bagi macam ni pula, sama juga. So, kalau soalan nak U tolak 2V tambah W, masukkan je. So, 3I tambah 6J. Okay, tolak 2. Masukkan negatif 2I tolak 8J. Tambah 3I tolak 4J. So, kita simplifykan 3I. Tambah, kita kumpulkan I saja dekat depan. Tambah 4I. Tambah 3I. Lepas tu tambah 6J. Tambah 16J. And also minus 4J. So, bila kamu selesaikan, kamu akan dapat jawapan dekat sini. 10I. Tambah 18J. Macam tu sahaja. Boleh? Okay, kita pergi kepada solving problem sikit lah. Okay. A toy car is at a point negative 3, negative 2. Lepas tu kereta tu bergerak with a constant velocity. Dibagi velocity dalam bentuk vektor macam ni. Soalan tanya, find the position vector of the toy car after 2.5 second. So let's say kamu ada satu point dekat sini A. Negatif 3, negatif 2. Kemudian kereta tu bergerak. Okay, dengan kelajuan 2I tolak 3J. Okay, selama berapa lama? Selama 2.5 saat. Soalan tanya, find the position vector of the toy car after 2.5 seconds. So, dia nak cari apakah position vector dekat sini. Okay, seperti yang kita tahu, formula untuk velocity ataupun speed lah. So, velocity adalah apa? Distance over dengan time. Sekarang ni, point A ni merujuk kepada koordinat. So, koordinat tu merujuk kepada distance lah. Position. Okay. So, apa yang kita kena cari kat sini, kita kena cari dia punya distance untuk the whole journey ni. Supaya kita boleh tambahkan dengan position yang asal kat sini. Dapatlah kita position akhir dia. Okay.
So, masuk dekat sini, kita ada sini 2i tolak 3j. And we don't have the distance, but we have the time, right? So the time is 2.5 seconds. So what we do is we bring the 2.5 seconds to the other side. Then we multiply each of the term. Means that 2.5 times 2 and 2.5 times the negative 3. Okay. So you will get this one is 5i minus 7.5j. 7.5j. So this is the distance. Okay, but this is not the position vector after 2.5 second. This is just the distance for the whole journey. So what we do is we need to plus with the initial position of point A here. Okay, so the position vector is equals to vector A ni, iaitu apa tu? Negative 3i tolak 2j tambah dengan 5i dengan negatif 7.5j. Then we will get the final position which is 2i tolak dengan 9.5j. So 2 dengan negatif 9.5 ni adalah somewhere here. Ataupun dia dekat bawah lah sebab negatif 9 kan. So dia dekat bawah kat sini. So dia dekat sini. Okay, so kalau kamu nak tulis dalam bentuk kolom vektor pun tak ada masalah. So bila kamu tulis dalam kolom vektor, kamu akan dapat kat sini 2 dengan negatif 9.5. Okay, last one. The position vector of both A t hours after leaving the port O is t bracket 30:15. While the position of vector B is 55 plus t 10:10. Determine the velocity of both A dengan both B. Sama juga kat sini dia punya case Cikgu tulis balik. Velocity, formula dia adalah distance over time. So bila dia bagi position vector, so position vector adalah berkaitan dengan distance. So apa maksud dekat sini? Kita kena jadikan distance tu sebagai subjek. So distance is equals to what? Velocity darab dengan time. Okay, so kalau kamu perasan dekat sini, untuk both A, dia bagi apa tu? Position vector, maksudnya distance is equals to T 30, 15. So T seperti kat sini kamu tahulah T tu adalah merujuk kepada time. Okay. So soalan tanya, determine the velocity of both A. Apakah velocity dia? Inilah velocity dia. Okay. So velocity both A is equals to 30, 15. Macam tu sahaja. Okay. Bagaimana pula dengan both B? Sama juga. So untuk both B, cari mana yang attach dengan time tu. Itulah dia punya velocity. So untuk both B, apakah velocity dia? Velocity dia adalah 10. Dah siap. Soalan tanya, will the two boats meet? Adakah dua boat tu akan bertemu? Bertemu dekat sini maksudnya intersect. So apakah, kalau kamu nampak intersection, apa kamu kena buat? Kamu kena buat persamaan ataupun samakan dia punya equation. So kita ada equation A dengan equation B. Kita nak tengok sama ada boat A dengan boat B tu bertemu. Bila boat A dan boat B tu bertemu, kita akan dapatkan satu masa yang sama untuk X dan juga satu masa yang sama untuk J, ataupun untuk satu masa yang sama untuk I dan satu masa yang sama untuk J. Okay, mari kita tengok sama-sama. So kita samakan boat A dengan boat B punya position vector. So T 30, 15 sama juga dengan 55
tambah dengan T 10-10. Okay. And then kita bawa yang T 10-10 pergi sini. Okay. So that kita boleh tolak dia. So kita dapat kat sini 20 dengan 5 sama juga dengan 55. Okay. Now cuba kita ambil satu kuantiti. Let's say kita nak ambil I. So 20T sama juga dengan 50. Selesai kita akan dapat 2.5. Let's say 2.5 hours. Okay. 2.5 hours ni sepatutnya true untuk J juga. Sekarang mari kita cuba untuk J pula. So bila kita try 5T sama juga dengan 5. So T kita dapat 1 jam. Which is dia tak consistent. In order for the boot untuk bertemu, kita sepatutnya mendapatkan nilai I dengan J tu adalah nilai yang sama. So bila T untuk I tak sama dengan T untuk J, so apa kita boleh conclude? The boot will not meet. Macam tu sahaja. Okay? So basically kita dah habis dah sebenarnya chapter 8. Okay, nanti kita akan buat latihan sikit lah. Okay, so itu sahaja untuk video kali ini. Kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye. Thank you.